Keluaran bab 30. Hendaklah kamu buat mazbah daripada kayu akasia untuk membakar dupa. Bentuknya 4 persegi sepanjang sehasta, selebar sehasta, dan setinggi 2 hasta. Hendaklah dibuat tanduk-tanduknya bersepadu dengannya. Salutilah bahagian atasnya, sisi-sisi sekelilingnya, dan juga tanduk-tanduknya dengan emas tulen. Dan hendaklah dibuat bingkai emas di sekelilingnya. Hendaklah dibuat 2 gegelang emas di bawah bingkai itu, yaitu pada rusuk kiri dan kanannya. Kayu pengusung akan dimasukkan ke dalam lubang gegelang-gegelang itu, supaya mazbah dapat diusung. Hendaklah dibuat pengusungnya daripada kayu akasia, dan salutilah pengusung itu dengan emas. Hendaklah mazbah itu diletakkan di hadapan tabir dekat tabut loh hukum, di hadapan penutup pendamaian yang ada di atas loh hukum itu, tempat aku akan bertemu dengan engkau. Setiap pagi apabila Harun membersihkan pelita-pelita itu, dia hendaklah membakar dupa harum di atas mazbah itu. Hendaklah Harun juga membakar dupa harum itu apabila dia memasang pelita-pelita pada waktu senja, dan kerja mendupai itu hendaklah kamu lakukan secara berterusan di hadapan Tuhan turun-temurun. Di atas mazbah itu janganlah dipersembahkan dupa yang lain, korban bakaran ataupun persembahan bahan makanan, dan jangan curahkan persembahan minuman. Setahun sekali Harun hendaklah mengadakan pendamaian pada tanduk-tanduk mazbah pendupaan itu dengan darah korban penghapus dosa pembawa pendamaian. Hendaklah hal itu dilakukannya setahun sekali secara berterusan turun-temurun, karena ini merupakan sesuatu yang teramat suci bagi Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila kamu membanci orang Israel, hendaklah masing-masing mempersembahkan uang tebusan bagi jiwanya di hadapan Tuhan pada saat mereka didaftarkan, supaya bencana tidak menimpa dalam kalangan mereka. Setiap orang yang dikira dalam pembancian itu hendaklah mempersembahkan setengah shikal, menurut shikal rasmi kemah suci yang seberat 20 gera. Setengah shikal itu ialah persembahan khusus kepada Tuhan. Setiap orang yang dikira dalam pembancian itu, yaitu mereka yang berumur 20 tahun ke atas, hendaklah memberikan persembahan khusus itu kepada Tuhan. Sewaktu mereka memberikan persembahan khusus itu kepada Tuhan demi pendamaian bagi jiwamu dengannya, janganlah orang kaya mempersembahkan lebih daripada setengah shikal itu, dan janganlah orang miskin mempersembahkan kurang daripada jumlah itu. Hendaklah kamu terima uang pendamaian itu daripada orang Israel, dan gunakanlah untuk peribadatan di dalam kemah pertemuan Allah, supaya itu akan menjadi tanda pengingatan bagi orang Israel di hadapan Tuhan demi pendamaian dirimu dengannya. Tuhan berfirman kepada Musa, hendaklah kamu buat sebuah bejana daripada gangsa yang kekakinya juga daripada gangsa sebagai tempat membasuh. Hendaklah diletakkan bejana itu antara kemah pertemuan dengan mazbah, yaitu tempat pembakaran korban, dan tuanglah air ke dalamnya. Hendaklah Harun dan anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka di situ. Sebelum mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, hendaklah mereka menyucikan diri mereka dengan air agar mereka tidak mati, dan begitu jugalah halnya sewaktu mereka menghampiri mazbah untuk menyelenggarakan peribadatan dengan membakar korban kepada Tuhan. Jadi, hendaklah mereka membasuh tangan dan kaki mereka, supaya jangan mereka mati. Ketetapan itu berkekalan bagi mereka, yaitu bagi Harun dan bagi keturunannya turun-temurun. Tambahan pula, Tuhan berfirman kepada Musa,
Ambillah rempah ratus yang terbaik, 500 shikal damar wangi cair, separuh jumlah berat itu kayu manis harum, 250 shikal tebu wangi, 500 shikal kayu lawang, semuanya menurut shikal rasmi kemah suci, serta 1 hin minyak zaitun. Hendaklah daripada semua itu dibuat minyak tabis yang suci, yaitu suatu campuran yang sepatutnya dihasilkan oleh ahli pembuat wangi-wangian. Hendaklah campuran itu dijadikan minyak tabis yang suci. Hendaklah kamu gunakan campuran untuk mengurapi kemah pertemuan, tabut loh hukum, meja dengan segala alat kelengkapannya, kaki pelita dengan segala kelengkapannya, mazbah pembakaran dupa, mazbah korban bakaran dengan segala kelengkapannya, dan bejana pembasuhan serta kekakinya. Hendaklah disucikan semua itu sehingga menjadi teramat suci, maka apa-apa sahaja yang menyentuhnya akan menjadi suci. Hendaklah kamu urapi Harun dan anak-anaknya, dan sucikanlah mereka, supaya mereka dapat menunaikan tugas sebagai imam untukku. Hendaklah kamu berkata kepada orang Israel, inilah minyak tabis yang suci bagiku dalam kalangan kamu turun-temurun. Janganlah dicurahkan minyak itu ke atas tubuh orang biasa, dan jangan membuat minyak yang sama campurannya. Minyak itu suci, dan hendaklah dianggap suci bagimu. Sesiapa sahaja yang membuat campuran minyak seperti ini, atau yang menyapukannya pada orang awam, hendaklah disingkirkan daripada kalangan bangsanya. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah rempah ratus yang harum, yaitu getah damar wangi, kulit lokan, dan rasa mala, juga kemenyan yang murni, masing-masing sama banyaknya. Hendaklah daripada kesemua itu kamu membuat dupa campuran seperti yang dihasilkan oleh ahli pembuat wangi-wangian. Lalu tambahlah garam agar ia tetap murni dan suci. Hendaklah kamu tumbuk sehingga halus sebahagian daripada dupa campuran itu, dan letakkanlah di depan tabut loh hukum dalam kemah pertemuan, tempat aku akan bertemu dengan kamu. Kepadamu tumbukkan dupa campuran yang halus itu, hendaklah teramat suci. Jangan sekali-kali campuran dupa seperti itu dibuat bagi dirimu sendiri. Hendaklah kamu anggapnya sebagai sesuatu yang suci bagi Tuhan. Sesiapa sahaja yang membuat dupa seperti itu untuk menikmati wanginya, hendaklah disingkirkan daripada kalangan bangsanya. Keluaran bab 31. Tuhan berfirman kepada Musa, lihat, aku telah memanggil Bezaliel, anak Uri, anak Hur, daripada Bani Yehuda. Aku memenuhi dia dengan roh Allah, dengan kebijaksanaan, pengertian, pengetahuan, dan segala jenis kemahiran bertukang, untuk merancang hasil kerja mahir daripada emas, perak, dan gangsa, dan juga untuk mengukir batu permata, untuk tatahan, mengukir kayu, serta mengerjakan segala jenis keahlian dalam pelbagai bidang kerja. Tambahan pula, aku juga menetapkan orang, yaitu Aholiab, anak Ahisamak, daripada Bani Dan, untuk menyertainya. Dalam hati semua yang berkemahiran, aku telah mengurniakan kebijaksanaan, supaya mereka membuat semua yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut loh hukum, dan penutup pendamaian di atasnya, dan segala kelengkapan kemah itu, yaitu meja dengan segala wadahnya, kaki pelita murni dengan segala wadahnya, dan mazbah pendupaan, mazbah korban bakaran dengan segala wadahnya, bejana pembasuhan dengan kekakinya, pakaian yang halus tenunannya, pakaian suci untuk Imam Harun dan pakaian anak-anaknya, untuk menunaikan tugas keimaman, minyak tabis, serta dupa daripada rempah ratus,
yang harum untuk tempat suci itu. Hendaklah dilakukan mereka sebagaimana segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Tuhan berfirman kepada Musa, Katakanlah kepada orang Israel, sesungguhnya hendaklah kamu pelihara hari-hari Sabatku, kerana itulah tanda peringatan antara aku dengan kamu turun-temurun, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan yang menyucikan kamu. Maka peliharalah hari Sabat, kerana hari itu hari yang suci bagimu. Sesiapa yang mencemarinya pastilah dihukum mati, kerana sesiapapun yang melakukan pekerjaan pada hari itu, nyawanya harus dilenyapkan daripada kalangan bangsanya. Hendaklah pekerjaan dilakukan selama 6 hari, tetapi hari ke-7 ialah hari Sabat, hari istirahat penuh yang suci bagi Tuhan. Maka sesiapapun yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat pasti dihukum mati. Oleh sebab itu, orang Israel hendaklah memelihara hari Sabat dengan merayakannya turun-temurun sebagai suatu perjanjian yang berkekalan. Itulah tanda peringatan antara aku dengan orang Israel untuk selama-lamanya, kerana 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari ke-7 Dia berhenti daripada kerja penciptaan itu lantas berasa puas. Setelah Tuhan selesai berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, Dia menyerahkan kepada Musa kedua-dua loh hukum Allah, yaitu loh batu yang ditulis oleh Tuhan sendiri. Keluaran bab 32. Apabila orang Israel melihat bahwa Musa masih belum turun dari gunung itu, mereka berkumpul dan mengerumuni Harun, lalu berkata kepadanya, Buatkan kami Tuhan-Tuhan yang dapat memimpin kami, kerana kami tidak tahu apa yang telah terjadi kepada Musa yang membawa kami keluar dari tanah Mesir. Lalu Harun berkata kepada mereka, Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anak lelakimu, dan anak perempuanmu, dan bawalah kesemuanya kepadaku. Maka seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Harun menerima semua itu daripada tangan mereka, lalu meleburkannya di dalam sebuah relau cetakan dan membentuknya untuk menjadi arca anak lembu. Kemudian berkatalah kumpulan orang itu, Wahai orang Israel, inilah Tuhan kamu yang telah memimpin kamu keluar dari tanah Mesir. Apabila Harun melihat keadaan itu, dia pun membina sebuah mazbah di hadapan arca anak lembu itu. Lalu berserulah dia, Esok kita adakan pesta demi meraihkan Tuhan. Pagi-pagi lagi pada keesokan harinya, bangunlah mereka. Lantas mereka mempersembahkan korban bakaran serta membawa korban kedamaian. Dan umat itu duduk untuk makan minum, lalu bangkit untuk bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Pergilah, turunlah, kerana bangsamu yang kamu pimpin keluar dari tanah Mesir telah berkelakuan buruk. Sebegitu cepat mereka terpesong daripada jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka membuat sebuah arca anak lembu dan sujud menyembahnya serta mempersembahkan korban kepadanya sambil berkata, Wahai orang Israel, inilah Tuhanmu yang telah memimpin kamu keluar dari tanah Mesir. Firman Tuhan lagi kepada Musa, Aku telah melihat bangsa ini. Sesungguhnya mereka memang bangsa yang keras kepala. Sekarang tinggalkanlah aku, biarkan murkaku menyala terhadap mereka. Akan kuhabiskan mereka, tetapi kamu akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Namun demikian, Musa memohon belas kasihan Tuhan Allahnya. Dia berkata, Ya Tuhan, mengapakah murkamu menyala terhadap umatmu yang engkau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kuasa yang besar dan dengan tangan yang kuat?
Mengapakah orang Mesir harus berkata begini? Dia membawa mereka keluar dengan niat jahat, yaitu untuk memusnahkan mereka di pergunungan dan untuk melenyapkan mereka daripada muka bumi. Semoga engkau berpalinglah daripada murkamu yang menyala-nyala dan berbelas kasihanlah. Janganlah datangkan malapetaka kepada umatmu. Ingatlah para hambamu, yaitu Abraham, Ishak dan Israel, dan betapa engkau telah bersumpah kepada mereka demi dirimu sendiri, dan telah berfirman kepada mereka, Aku akan memperbanyak keturunanmu seperti bintang di langit. Seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kukurniakan kepada keturunanmu, dan mereka akan mewarisinya untuk selama-lamanya. Maka Tuhan pun berbelas kasihan dan tidak mendatangkan malapetaka kepada umatnya seperti yang dirancangkannya. Musa berpaling lalu turun dari gunung itu dengan 2 loh hukum di tangannya. Pada 2 sisi loh itu sebelah menyebelah tertera tulisan. 2 keping loh itu buatan Allah dan tulisannya ialah tulisan Allah yang terukir pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar hingar-bingar bunyi sorakan umat itu, berkatalah dia kepada Musa, Ada bunyi keriuhan peperangan di perkemahan. Jawab Musa, Yang kudengar bukan bunyi teriakan kemenangan dan bukan bunyi teriakan kekalahan, melainkan bunyi orang menyanyi berbalas-balasan. Lalu apabila dia menghampiri perkemahan dan melihat arca anak lembu itu, serta orang berpesta menari-nari itu, menyalalah kemarahan Musa. Dia menghempaskan loh-loh itu daripada tangannya dan memecahkannya di kaki gunung itu. Diambilnya anak lembu yang dibuat mereka itu, lalu dibakarnya habis. Digilingnya lumat-lumat, lalu ditaburkannya ke air. Setelah itu, disuruhnya orang Israel meminumnya. Berkatalah Musa kepada Harun, Apakah yang dilakukan umat ini terhadap kamu, sehingga kamu mendatangkan dosa yang begitu besar atas mereka? Kata Harun, Janganlah hendaknya amarah Tuanku menyala-nyala. Tuan sendiri tahu betapa jahatnya umat ini. Mereka berkata kepadaku, Buatkan kami Tuhan-Tuhan yang dapat memimpin kami, kerana kami tidak tahu apa yang telah terjadi kepada Musa, yang membawa kami keluar dari Mesir. Lalu aku berkata kepada mereka, Sesiapa yang memiliki emas, tanggalkanlah. Mereka pun memberikannya kepadaku, dan aku menuangkannya ke dalam api. Lalu keluarlah arca anak lembu ini. Ketaralah kepada Musa bahwa akibat perbuatan Harun, umat itu sudah menjadi tidak terkawal lagi, hingga mengaibkan orang Israel sendiri di hadapan para musuh mereka. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu, lalu berkata, Sesiapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah seluruh Bani Lewi di sekelilingnya. Kata Musa kepada mereka, Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Hunuslah pedang kamu masing-masing, lintasilah perkemahan ini dari pintu ke pintu, dan bunuhlah saudara, sahabat, dan tetangga masing-masing. Bani Lewi pun melaksanakan seperti yang diarahkan oleh Musa itu. Lalu pada hari itu, matilah kira-kira 3.000 orang dalam kalangan umat itu. Kemudian Musa berkata, Pada hari ini kamu telah mentahbiskan dirimu demi Tuhan, kerana masing-masing mengorbankan anaknya dan saudaranya. Semoga dia mengurniakan berkat kepadamu pada hari ini. Keesokan harinya, Musa berkata kepada umat itu, Kamu telah melakukan dosa besar, maka aku akan naik menghadap Tuhan. Mudah-mudahan aku mendapat pendamaian bagi dosa kamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Ya, umat itu telah berdosa besar dengan membuat untuk diri mereka Tuhan daripada emas. Semoga engkau ampunkanlah dosa mereka itu. Namun begitu, jika tidak, semoga dihapuskan sahaja namaku
daripada kitab yang telah kau tulis nama para umat-Mu. Firman Tuhan kepada Musa, Sesiapa yang berdosa terhadap aku, dialah yang akan kuhapuskan daripada kitabku. Sekarang pergilah, pimpinlah bangsa itu ke tempat yang telah kunyatakan kepadamu. Sesungguhnya, malaikatku akan mendahului perjalananmu. Akan tetapi pada hari pembalasanku kelak, atas mereka itu akan aku balas dosa mereka. Kemudian Tuhan mengazabkan orang Israel dengan bencana penyakit atas sebab perbuatan mereka dalam hal arca anak lembu yang dibuat oleh Harun itu.